Pada 9 Ogos lepas, Cendana meluluskan RM7 juta dari program Prisma dan Belanjawan 2021 untuk disalurkan kepada lebih 400 penerima menerusi inisiatif pemulihan cendana. Ini adalah pertambahan dari peruntukan RM10 juta yang diluluskan pada bulan April untuk 535 penerima manfaat. Melalui kedua-dua pengumuman ini, usaha cendana ini akan beri peluang pekerjaan kepada lebih 6,000 penggiat seni dan juga pekerja takbir negara. Dalam pada itu, pada awal Ogos, sebanyak 8 juta dana tambahan diumum akan disalur bagi cendana bagi melaksanakan program pemulih untuk membantu kelangsungan serta kelestarian penggiat seni dan juga budaya yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia lapor peruntukan tambahan itu akan memanfaatkan antara 500 ke 700 penggiat seni dan pekerja takbir. Selain itu, ia dijangka menjana 2,000 peluang pekerjaan melibatkan 9 program kesenian dan kebudayaan meliputi geran, bengkel, pembangunan kapasiti, platform berkarya dan juga dokumentasi. Secara keseluruhannya, dalam masa 12 bulan, peruntukan RM17 juta diluluskan cendana untuk memanfaatkan sektor seni budaya. Kementerian Komunikasi dan juga Multimedia berkata peruntukan RM17 juta yang diluluskan cendana iaitu RM10 juta di bawah Pencana dan juga RM7 juta di bawah Prisma telah bantu jamin peluang pekerjaan penggiat seni dan budaya ketika pandemik COVID-19. Dan kita ingin membincangkan berkenaan dengan industri kreatif cendana dan juga manfaat kepada penerima dana ini bersama dengan Izan Satrina Muhammad Salihuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Cendana. Izan, pertama sekali, sejak 5 tahun lepas, kita tahu industri kreatif menyumbang sekitar 2% kepada KDNK ekonomi negara dan juga ketika ini dengan pandemik COVID-19 dan pembukaan lebih banyak sektor perniagaan, apakah situasi dan juga status terkini sektor seni di Malaysia pada ketika ini, Izan? Ya, sekarang ni dah menghampiri dekat 2 tahun so 1.5 years, more than 1.5 years ni penularan COVID telah menyaksikan majoriti penggiat seni dan pekerja takbir negara menerima impak negatif dalam aspek operasi dan hasil pendapatan mereka. Kajian terkini cendana pada tahun 2021 mendapati 97% daripada penggiat seni dan pekerja takbir negara telah menerima impak negatif dan ini merisaukan kerana ini juga adalah peningkatan sebanyak 5% berbanding tahun 2020. Di samping itu, laporan ini juga mendapati 77% daripada penggiat seni negara juga telah hilang sebahagian besar atau kesemua punca pendapatan mereka. Dan ini juga amat membimbangkan kerana ianya peningkatan sebanyak 7% berbanding tahun 2020. Jadi kalau kita tengok all of them sebenarnya lebih daripada 70% daripada mereka depend on this, bergantung sepenuhnya kepada pendapatan ini, kepada bidang ini kerana ianya menyara kelangsungan hidup mereka dan juga menyara keluarga mereka. That is the current situation buat masa ni ya. Bagaimanakah Cendana melihat kepada pengalaman individu-individu ini melangkaui angka-angka tersebut dan bantuan yang disalurkan Cendana itu, adakah ia membantu mengukuhkan kedudukan kewangan mereka ataupun bagaimana, Izan? Sebenarnya, I think seperti mana yang dinyatakan tadi, kerajaan telah menyalurkan bukannya sekali bajetnya, kadang-kadang 2 kali dalam setiap tahun untuk memastikan kelangsungan hidup penggiat seni budaya kita tidak dilupakan. Kalau kita tengok daripada segi data yang ada di bawah Cendana, kebanyakan mereka adalah freelancers. Dikiranya antara 70 sampai 85% daripada penggiat seni, pekerja takbir ataupun artisan pengeluar kraft, semuanya kebanyakannya freelancers dan tidak diwakilkan oleh organisasi. Sebaliknya mereka bergerak secara individu. Jadi apabila Cendana mengumumkan pelbagai jenis program atas saluran peruntukan kerajaan Malaysia, kita juga memastikan peruntukan-peruntukan ini juga dapat dimohon oleh individu, oleh kolektif. Di sini saya nyatakan kolektif bermakna
seorang, dua orang, tiga orang, empat orang yang mungkin berkumpul sebagai band tetapi tidak register secara official di bawah ROS ataupun ROC, tetapi kita juga menyokong mereka yang berdaftar secara rasminya di bawah ROS dan ROC. So we support all because kita tahu kita punya profil demografik penggiat seni kita ni ada pelbagai jenis, dan kita berharap saluran-saluran yang diberikan, yang diluluskan memang membantu mereka daripada segi kelangsungan hidup, daripada segi penghasilan karya, dan juga menjamin peluang pekerjaan walaupun sektor kini tidak dibuka. Dan selain daripada bantuan dan juga saluran dana tersebut, ada juga kerjasama untuk memastikan bahawa mereka ini mendapat latihan penambahbaikan skill, kemahiran dan juga mendapat penambahbaikan daripada segi pengurusan operasi mereka. Mungkin Izam diterangkan bagaimanakah itu membuahkan hasil dan juga apakah kesannya kepada sektor seni dan juga individu yang terlibat dalam latihan tersebut? So kiranya daripada segi at the moment kerana sektor kita tutup, kita ada banyak masa bukan sahaja daripada segi reflection of our work ataupun penghasilan karya dari rumah, tetapi juga kita ada masa untuk participate dalam bengkel-bengkel yang diadakan bawah cendana ataupun institusi lain. Antara bengkel-bengkel yang telah dijalankan baru-baru ni ada lima jenis bengkel yang dijalankan dalam 2 minggu ini. Ianya fokus menjurus kepada preparation of grant forms yang tidak sahaja bersesuaian untuk cendana tetapi juga boleh digunakan untuk memohon dana daripada pihak swasta ataupun pihak kerajaan yang lain juga. Di samping itu kami juga fokus kepada penghasilan penulisan seni, because at the end of the day sememangnya kita mengharap apa-apa hasil karya yang dibawakan, dihasilkan juga akan dipromosikan. Jadi we need a lot of writers dan photographers juga yang dapat membuahkan ataupun menceritakan penghasilan karya penggiat seni kita. Di samping itu kita juga fokus kepada pengurusan seni, di mana kita berharap kursus-kursus ini di mana mereka mengajar penghasilan bajet yang sewajarnya. Kadang-kadang bajet yang diberikan oleh penggiat seni kita mungkin tidak bersesuaian. Jadi kita cuba mengajar mereka apakah detail-detail butiran yang perlu dimasukkan dalam permohonan mereka dan pelbagai lagi. Saya juga ingin menyatakan di samping itu kita juga banyak fokus kepada kolaborasi. Kolaborasi dengan Yayasan Sam Dabi yang fokus untuk memberi bantuan makanan kepada penggiat seni kita sejak tahun lepas sampai tahun ini. Kita juga telah fokus kepada kolaborasi dengan NGO, sebagai contoh Persatuan Pemuzik Malaysia, di mana kita menyokong pemuzik jalanan ataupun hotel performers yang tak dapat perform di hotel, so they can perform on a daily basis melalui persatuan ini, di mana cendana menyokong mereka daripada bulan Julai sehingga bulan Disember, just to make sure that they also get to perform dan juga mendapat sedikit pendapatan daripada hasil ini. Dan Izan, kita bercakap berkenaan dengan SOP untuk penggiat seni pada ketika ini. Saya tahu Izan adalah daripada cendana dan juga mungkin ada ahli-ahli anak-anak seni yang menyatakan bahawa mereka ingin memulakan kerja mereka, melihat kepada pembukaan lebih banyak sektor dan juga perniagaan pada ketika ini, melihat kepada jumlah angka mereka telah divaksin, individu telah divaksin. Apakah suara yang mereka sampaikan kepada Izan berkenaan dengan SOP untuk menjalankan penggambaran, untuk menjalankan persembahan seni? Adakah ini juga disuarakan kepada Izan selain daripada berkenaan dengan dana dan juga latihan tersebut? Sememangnya 100%, because at the end of the day kan, walaupun kita menyalurkan pelbagai jenis sokongan dan grant, apa yang penggiat seni dan pekerja takbir negara mahu adalah untuk kembali kerja. Walaupun mungkin tiada penonton, but they get to work because it feeds the naluri and their soul and jiwa, gives them a sense of purpose, but juga it definitely allows them to earn a living. Because kita cannot forget yang penggiat seni kita kebanyakannya freelancer, so if they don't get to work, they're not able to earn. Some earn within a weekly, ada yang earn on a daily basis. Jadi membuka sektor itu amatlah penting. Daripada bulan Mac sampai sekarang, kalau kita tengok, kita cuma boleh buka 3 bulan pada awal tahun ini, and it really helped the community start
back. Walaupun ianya susah, tetapi mereka dapat balik bekerja. Jadi kita berharap pada tahun ini tidak lama, harap-harap dengan keadaan segera, sekiranya permohonan dan peluang dapat diberikan kepada sektor seni budaya dan persembahan langsung, pameran galeri ataupun pembangunan kandungan kreatif dapat dibuka semula dengan SOP yang lebih ketat, sebagai contoh di mana semua tenaga kerja dan juga penonton sekiranya ada mendapat dos vaksinasi lengkap dan SOP yang lagi ketat, pasti we will be most appreciated. Dan Izan, kita masih lagi nak tahu ya, sebab keadaan untuk industri seni seperti yang Izan katakan tadi itu adalah sedikit mencabar, memang mencabar pada ketika ini. Mungkin Izan boleh terangkan kepada mereka di luar sana yang baru tahu berkenaan dengan dana ini, bagaimanakah mereka boleh pohon kriteria untuk permohonan yang layak dan juga proses yang untuk permohonan tersebut, mungkin ringkaskan dan juga mudahkan untuk pengguna ataupun penggiat seni di luar sana. Ya, sekiranya mereka yang tidak just found out about us, saya menggalakkan semua pergi ke laman www.cendana.com.my. Ada butiran daripada segi programnya dan juga ada butiran daripada segi tarikh permohonannya dan tarikh tutup. Saya menggalakkan mereka untuk memastikan permohonan dimasukkan sebelum tarikh tutup dan bukan pada hari tarikh tutup. Ya, kerana setiap kempen yang dijalankan kita perasan bahawa penggiat seni dan pekerja takbir negara kita memang kebanyakan mereka adalah lastminute.com. Jadi bila last minute tu, bila masukkan pada hari tutup, tetapi tak pasti macam mana nak mengisi ataupun perlukan sokongan teknikal, kita tidak cukup tangan kalau nak respon kepada semua ataupun mungkin terlepas pandang. Jadi masa yang diberikan adalah 4 minggu pada setiap program untuk anda membuat permohonan. Itu satu. Keduanya, pastikan sokongan dokumen lengkap diberikan. Dan ketiga, pastikan permohonan borang diisikan dengan sebaik-baiknya dan bukan cincai. You don't masukkan just a simple cincai one, but make sure you tulis sebaik-baiknya. Jadi panel industri yang akan menilai borang-borang ini dapat memahami apa yang ingin diartikan itu. Dan paling ringkas ya, Izan, perancangan Cendana untuk memastikan penggiat seni dan budaya diberikan peluang untuk bekerja, untuk menjana pendapatan, untuk menghasilkan karya-karya seni untuk Malaysia pada tahun 2022. 2022 adalah ulang tahun ke-65 kemerdekaan kita. Jadi tentunya kita ingin satu kandungan yang sangat bagus untuk negara kita. Bagaimanakah ini dapat dilakukan, Izan? Well, I think firstly we need to definitely try and to wawarkan sebaik-baiknya segala hasil karya mereka. Tetapi juga pada akhir minggu ni insya-Allah kita akan persembahkan, kita tidak lupa juga kepada komuniti tradisi seni budaya negara di mana ahli guru, tokoh warisan. Hujung minggu ini Mek Mulung, tokoh warisan Mek Mulung daripada Kampung Tepus Citra Kedah akan membuat persembahan secara atas talian pada 28 dan 30 Ogos. Jadi ini adalah antara usaha-usaha penggiat seni budaya kita yang kita tampilkan sempena Hari Kebangsaan.